Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai Allah di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Pemimpin dan Masa Depan. Hadirin jemaat sekalian, pemimpin dan masa depan adalah dua elemen yang saling berkaitan. Seseorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki daya keupayaan dan kecekapan supaya pencapaian masa depan sebuah negara mampu dibentuk dengan baik. Kepimpinan dalam Islam bukan satu kemegahan, bukan satu keistimewaan, dan bukan satu kelebihan. Ia adalah amanah, mandat yang berat, dan kebertanggungjawaban akan dipersoal di dunia lagi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang beramanah, ikhlas, adil dan mengutamakan kepentingan umum adalah golongan pertama yang akan mendapat naungan Allah di akhirat nanti. Sekiranya ia cuai dan gagal, maka ia adalah penghinaan serta penyesalan bagi seorang yang memikul amanah. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu an bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jawatan kepadaku?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menepuk tangannya di atas bahu Abu Dzar radhiyallahu an, kemudian bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jawatan adalah amanah. Ia pada hari kiamat nanti akan penghinaan serta penyesalan, kecuali mereka yang mengambilnya dengan cara yang betul dan menunaikan kewajipannya." Hadis riwayat Muslim. Sidang jemaat sekalian, sekali lagi, di tangan kita semua terletak hak bagi menentukan pemimpin yang mampu memperbaiki kerosakan dan masalah integriti sedia ada, membuka jalan dan menuju kecemerlangan dan kegemilangan masa depan negara. Justru bagi merealisasikan pemimpin dan masa depan negara yang ideal serta dihormati, beberapa faktor perlu dan hendaklah dilihat dan dinilai oleh kita semua dengan akal yang sihat, berpandukan ilmu pengetahuan yang benar, pengalaman masa lalu dan situasi persekitaran semasa. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, siapa bakal dipilih menjadi pemimpin merupakan faktor utama bagi umat Islam, kerana pemimpin yang dipilih adalah potensi masa depan dan tonggak kepada kejayaan sebuah pentadbiran negara yang berintegriti dan gilang gemilang. Malaysia sebagai sebuah negara yang majoriti Islam, calon pemimpin yang dipilih mestilah mempunyai karakter yang kuat, bekerja keras dan mempunyai inisiatif dan daya usaha, bijaksana di dalam kepelbagaian ras, bangsa dan agama. Pemimpin negara untuk Malaysia yang hebat memerlukan pemimpin yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Islam
berintegriti dan bermoral tinggi. Pemimpin masa depan hendaklah mampu menentukan sesuatu dengan tepat dan betul, serta hendaklah menjaga semua unsur-unsur penting kedudukan Islam, umat Islam serta agama dan bangsa lain. Pemimpin masa depan juga hendaklah mampu memacu kemajuan spiritual dan fizikal yang seimbang dan membina asas-asas perpaduan sebuah negara mengikut kerangka yang ditetapkan. Dalam Islam, seorang pemimpin hendaklah memiliki dan mengamalkan 4 sifat, iaitu pertama, sidik atau jujur, sehingga dapat dipercayai pribadinya, ucapannya serta tindakannya. Kedua, tabligh atau menyampai, yang berkemampuan dalam berkomunikasi serta berunding. Ketiga, amanah atau bertanggungjawab dalam menjalani tugasnya. Dan keempat, fatanah atau cerdas dalam mengatur perancangan, strategi serta implementasinya. Salah dalam memilih calon bakal mengundang negara tidak stabil dan kucar-kacir. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bilakah kiamat? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa idza dhiya'atil amanah fantaziris sa'ah. Qala kaifa sa'ah? Kaifa ida'atuha? Kaifa ida'atuha? Qala idza wusida al-amr ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Katanya, bagaimanakah yang dikirakan mensia-siakan amanah? Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Jangan memilih pemimpin yang hanya memperlekeh agamanya. Fakta sejarah menunjukkan ramai pemimpin yang meletakkan perjuangannya atas dasar agama, memelihara bangsa, mempamerkan ketulusan dan amanah. Namun setelah berkuasa, segalanya berubah. Hakikatnya ketika berkuasa, hanya berlaku tindakan menjaga kepentingan kelompok dan kekuasaan, balas dendam dan saling menyalahkan sejarah masa lalu. Apabila berkuasa, agenda menjaga Islam dan hak orang Islam bertukar kepada membela individu tertentu atau kelompok sendiri berbanding membela rakyat. Hasilnya gagal menjaga kesatuan bangsa, kestabilan politik dan keharmonian negara sebagaimana didambakan oleh kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, janji seorang pemimpin dari kumpulan tertentu atau manifesto merupakan satu dokumen memasarkan idea, harapan dan masa depan. Manifesto adalah penyataan perancangan sebuah kumpulan yang memperincikan peranan dan perubahan yang akan dilaksanakan pada masa depan. Manifesto tidak boleh hanya menjadi alat atau janji dalam mempengaruhi minda serta persepsi rakyat tentang masa depan. Jangan kerana kegairahan kuasa yang bakal dimiliki oleh pemimpin, manifesto populis dibuat untuk menduduki puncak kuasa dan hakikatnya membohongi rakyat semata-mata. Akhirnya manifesto dikatakan bukan kitab suci yang patut dipatuhi. Hadis riwayat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan yang bermaksud, tidaklah seorang hamba yang dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin lalu mati dalam keadaan menipu atau khianat kepada rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan syurga baginya. Riwayat Muslim. Manifesto perlulah realistik dan bersifat komprehensif yang meliputi setiap aspek keperluan rakyat dan masyarakat, kestabilan politik, keselamatan negara dan ketenteraman awam. Janji masa depan adalah terlalu berharga bagi rakyat dan negara untuk dikorbankan demi mencapai matlamat politik jangka pendek individu atau kumpulan tertentu. Sesungguhnya kepentingan Islam, umat Islam dan bumi putera sangat perlu diutamakan. Kedudukan Raja-Raja Melayu, institusi agama dan hak-hak orang Melayu wajib dipertahankan. Dalam masa yang sama tidak meminggirkan
hak-hak agama dan bangsa lain. Mandat merupakan kuasa rakyat yang diberikan kepada pemimpin atau sesuatu kumpulan sebagai pengemudi dalam membawa aspirasi rakyat. Pemimpin menurut Islam adalah umara atau ulil amr, iaitu orang yang mendapat amanah menguruskan urusan rakyat. Selain dari itu, pemimpin adalah pelayan dan khadam umat. Selepas pemimpin dipilih dengan kuasa rakyat, maka pemimpin dan pasukannya hendaklah mengamalkan politik matang yang mempaksikan kepada kepentingan rakyat dan negara. Hentikan pertikaian dan suara-suara politik yang berpanjangan sehingga tergugat kestabilan kepemerintahan dan negara ini. Bangunkan negara bersama melalui proses semak dan imbang yang bertanggungjawab demi kesejahteraan rakyat. Ketidakstabilan kerajaan pada ketika selepas pilihan raya yang lalu seharusnya menjadi satu pengejaran kepada kita semua untuk memilih masa depan. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa memilih dan mengangkat pemimpin yang jujur, amanah dan menjadi hamba kepada rakyat adalah penting untuk membuka ruang bagi negara ini menjadi negara yang sejahtera dan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan ekonomi dan kesejahteraan negara hanya boleh dicapai dengan kestabilan politik. Sikap pemimpin dalam melaksanakan amanah, warga negara yang saling hormat menghormati, mengetahui dan mengiktiraf hak orang lain, dan dalam masa yang sama menjalankan tanggungjawabnya sebagai rakyat yang baik. Pemimpin dan orang Islam hendaklah menyedari bahawa jawatan dan kedudukan dalam Islam bukan tasrif, bukan kemuliaan, sebaliknya taklif atau beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah untuk bermegah-megah dengan mengumpul harta bersenang-senang atau bermewah-mewah untuk dunia yang hanya sementara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidum ma nasu yaumal hisab. Yang bermaksud surah Sad ayat 26. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan yang benar, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.